Dan Nabi mengajar kita satu doa, Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rushdi, kebijaksanaan. Dan saya dah sebut semalam apa maksud rushdi ataupun perkataan rasyidi, iaitu man arafal haq wattaba'ahu, siapa yang tahu kebenaran dan dia ikut. Nabi SAW dalam solatnya, Nabi teringat at-tibr, sedekah orang kaya ataupun zakat orang kaya yang diberikan pada Nabi SAW untuk dibahagikan pada fakir miskin. Nabi teringat dalam solat. Selesai solat, Nabi terus meninggalkan para sahabat tanpa berzikir, tanpa berwirid sebagaimana biasa. Tu Nabi langkah para sahabat balik rumah, ambil emas tadi dan diagihkan pada fakir miskin. Ilham itu datang, kebaikan tadi datang, supaya Nabi menyegerakan kebaikan. Dan kita sendiri pun dalam sembahyang, tiba-tiba datang suatu khawatir untuk kita buat baik. Tengah kita sembahyang, saya rasa hari ini saya nak derma lah, saya rasa hari ini saya nak baca Quran 2 juzuk. Maka ia ilham yang baik, dan ia tidak menafikan khusyuk dalam solat. Selagi mana saudara fikir yang baik-baik dalam solat, itu ialah buah kekhusyukan kita. Tapi kalau dalam solat kita fikir tak ada kaitan dengan akhirat, maka itulah tanda kita tidak khusyuk. Selagi mana kita dalam sembahyang, kita fikir baik-baik, Allah, aku tak apa Quran macam dia. Dengan imam baca Quran, aku tak apa Quran macam dia. Ya Allah, sedapnya suara dia, berilah anak-anak aku suara sepertinya, ya Allah. Ya Allah, kuatnya ingatan dia, berilah anak-anakku sepertinya. Misalnya, dalam hati kita, dalam sembahyang, ia tidak menafikan khusyuk, bahkan ia kuat khusyuk. Tapi seorang ingat benda lain, tengah sembahyang, Allah, kereta tak kunci lagi. Dia ingat benda yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Ya Allah akbar, maka dia ingat perkara di rumah, tak ada nasi biryani separuh, baru habis tinggal separuh. Basi ke tak basi lagi. Imam pula baca panjang, maka dia tidak khusyuk. Sebab itu bukan perkara baik, ia perkara mubahat. Baik, yang kedua, saudara-saudara semua, sesuatu yang terlintas dalam hatinya untuk berbuat jahat, maka namanya waswas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Tapi kita lebih sinonim dalam masyarakat kita boleh sebut waswas, iaitu orang-orang yang tidak yakin pada satu perkara. Bila ambil sembahyang 4 kali masuk muka, waswas. Sebenarnya waswas lafaz umum. Sebarang ilham ataupun sebarang bisikan kejahatan, sama ada langgar sunnah, buat benda bid'ah, atau buat perkara yang bercanggah dengan hukum, namanya waswas. Dan Allah bila sebut sifat syaitan, allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan perkara jahat dalam dada manusia, bukan sekadar dia bisikkan supaya kita waswas dalam mandi junub kita waswas dalam takbir kita waswas dalam usalli kita waswas dalam sekian-sekian, bukan itu sahaja, tapi umum semua kejahatan. Dan kadang-kadang saudara kita waswas dalam buat perkara sunnah. Tak ada orang buat benda sunnah, saya seorang yang nak buat sunnah, kita pun rasa janggal. Saudara, itu waswas syaitan. Saudara misalnya nak semayang, contohlah nak semayang musafir. Saudara tahu sunnah Nabi SAW, bila Nabi solat musafir, Nabi azan sekali dan Nabi qomat 2 kali. Dia menyuruh para sahabat iqamah 2 kali. Maka antara 2 sembahyang ada iqamah bagi setiap sembahyang. Kita pun segan nak qomat sebab sembahyang seorang. Tak orang kata sembahyang apa pula. Walau itu sunnah, itu ialah waswas syaitan. Kalau kita tak berani buat benda sunnah, walau perkara tu jelas, itu merupakan waswas syaitan. Dan kita dibala dengan benda tu hari ni. Ramai orang kita, kalangan kita, bahkan kita takut nak buat benda sunnah. Sebab apa? Tak ramai buat, jarang-jarang orang buat. Dan bila kita buat, orang pakat tengok belakang, maka datang waswas kata tak payah buat. Lihat syaitan berjaya menjadikan kita tinggal betul sunnah.